Rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatan wa salaman ala rasulih Muhammadin khatamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang berbahagia sahabat saya Al-Fadil Ustaz Isaimi, barisan pimpinan Mahtafiz Imam Nawawi, ibu-ibu, bapa-bapa, adik-adik angkatan pelajar muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ini, kali yang ketiga kalau tak salah saya, dan alhamdulillah dapat bersama-sama bermanfaat, dapat kita bermuzakarah, berbincang dan menjalin ilmu ini. Semoga kita dimasuk dalam jaminan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa-siapa yang berjalan menuju menjalin ilmu, dengan itu dapatkan ilmu, niscaya Allah Ta'ala akan pemudahkan baginya jalan-jalan atau lorong-lorong nak masuk ke syurga. Sebelum itu kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya doi bapa kita muslim-muslimat yang telah mati daripada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو صالح يدعو له. Apabila mati oleh setiap anak Adam, setiap manusia yang beriman dengan Allah, terputus segala amalan dilaku atas muka dunia ni melainkan tiga perkara, iaitu pertama melainkan kesedekah jariah atau wakaf, atau meninggalkan ilmu yang dapat dimanfaatkan, atau meninggalkan doa daripada anak-anak yang saleh. Hadis ni kerap tuan-tuan duk dengar dalam ustaz-ustaz, dalam kuliah, dalam ceramah, dan biasanya mereka letak dalam list-list derma. Sebenarnya ustaz-ustaz duk mengajak ni kitab yang sama, tajuk yang sama, maksud yang sama. Yang berbeza apa dia? Dia punya penyampaian dia punya olah dia tak sama. Macam kita makan lah, nasi goreng ke, makan tom yam ke, kita makan bertabak, akan makan bihun. Yang beza apa dia? Cita rasa dia tu, rempah ratih dia. Saya kalau bab nasi kandak ni sedap yang Pulau Pinang punya. Penang ni tuan-tuan ada 3 tempat masyhur. Line Clear, Kampung Melayu Ayat Hitam, satu lagi Jurutong. Orang panggil apa? Nasi belatok. Belatok nak ambil nasi tu. Dia kedai tu pelik. Dia buka 10 malam, tutup 10 pagi. Dia punya rempah dia lain. Rasa dia seduk makan nasi kanak luak daripada Tanjung ni tak sama. Dia punya aroma dia tu. Mereka kata periuk start zaman Tok Wan dia tak nak basuh, kata mereka lah. Dia sambung-sambung nak cucu mereka tu. Sedap. Mamak tu pun pakai kain plekat lagi. Kira yang original punya tu. Saya pergi Tanjung, saya buat pantun. Masyurlah sudah di Pulau Pinang, nasi kandak masyur tercanang. Lauknya sedap, kuah belenang. Lama tak makan, duduk tak senang. Dia punya rasa tu lain. Maknanya tuan-tuan, nasi kandak nama sama. Yang beza apa? Dia punya rasa dia. Ustaz-ustaz duk dengar, tuan-tuan duk dengar ustaz-ustaz ceramah, sama aja. Yang beza apa dia? Dia punya penyampaian dia. Macam Zaid Rusu. Tengok dia ceramah, cakap biasa aja.
Hak dia mengajak, turut mengajak dah. Tapi orang minat pasal apa? Pasal dia punya olah, penyampaian dia. Dia main di Perak pun orang dekat 30,000 orang. Dia buat kuliah subuh di Selangor, di Masjid Shah Alam, Kerajaan Negeri Anjur, Qiyamul Lail, terus kuliah subuh, orang dekat 10,000 orang. Biasa aja pasal peminat. Cara dia olah tu. Dia mengajak rendah-rendah aja. Soalan dia jawab tu dia pandai kona, dia pandai perendang, pandailah. Tu orang tua kata orang jenis dagu lanjut memang pandai bersembang. Ustaz Syamsuri, Syekh Faisal, semua dagu lanjut tu, semua pandai bersembang tu. Pandai cerita. Tengok Zahid tu panjang dagu tu. Orang tua kata gitu. Cara dia cerita olah tu sedap. Kita mendengar alik, siapa minat. Padahal yang dia duk cerita tu duk mengajak dah. Maknanya tuan-tuan, yang beza ialah cara penyampaian dia. Cara dia olah tu tak sama. Walaupun maksud tu sama kan. Itu. Jadi hadis ni tuan-tuan dengar selalu dah. Cuma Ustaz sini kata sebagai tazkirah, peringat balik. Tazkirah ni apa makna tazkirah ni tuan-tuan? Istilah ni kita tak pernah dengar. Dia istilah tazkirah ni dipopularkan di Kuala Lumpur pada 20 tahun yang lalu. Sebab masa tu AJK Masjid Kuala Lumpur ni semua dipilih orang ramai. Mereka ni golongan doktor, lawyer, engineer, macam mana dia fikir nak bagi orang faham Islam. Kalau buat kuliah, mereka tak main. Buat ceramah, dia orang tak main. Masa bila orang Melayu kita dia boleh main pergi masjid? Nampak cara dua masa aja. Bulan Ramadan dengan hari Jumaatnya. Lalu mereka ambil idea buat tazkirah sebelum Jumaat tengah jam. Terus sama dengan khatib nyebutan tu khutbah. Satu lagi apa? Bulan puasa. Orang Melayu kita dia payah sangatlah nak berhimpun surau masjid. Melainkan bulan Ramadan je. Daripada dapat idea, kita buat duduk main saja gitu, dia pun buat tazkirah dalam masa tarawih tu. Nama pun tarawih rehat-rehat. Rehat-rehat tu pulang buat 8 berhenti saat. Sambung pula macam kita lah, buat 2 berhenti saat, berderah kopi o. Tidur pula, sambung pula 6 rakaat, berderah pula bihun sud sekali lagi. Lepas tu tidur pula ke sambung pula. Kira lagi subuh tak masuk, tarawih duk ada lah. Bukan mesti straight, nama perrehat terpulang lah. Kalau jemaah ter straight lah. Kalau masing-masing kita nak buat lah. Jadi, dapat idea nak buat tazkirah. Maka start daripada Kuala Lumpur, saya yang mula-mula bawa idea tazkirah ni mana? Di Masjid Batu Permatang Pau. Sampai dia lah mula buat tazkirah dalam bulan Ramadan. Mula-mula tu orang petikai juga. Yang banyak petikai saluran 1 lah. Mayang sudahlah duk ceramah-ceramah pagi pas raya ni kita ceramah lah. Tapi alhamdulillah lepas-lepas dah jadi sebati ni, la surau masjid yang tak ada tazkirah, orang rasa tawak pula lah ni. Orang pakat pi tempat yang ada tazkirah, dah jadi macam sebati dan kesan dia ada. Di taman-taman yang kita buat tazkirah sepanjang Ramadan dan tarawih ni, alhamdulillah lepas raya ni ada pelanggan baru jadi pelanggan tetap surau atau masjid kita. Ini pengalaman kita dah buat. Walaupun tak ramai, sekarang ada peningkatan segi dakwah ni. Makna tak sia-sia kita buat tazkirah dalam masa Ramadan. Tazkirah ni apa dia? Makna dia peringat. Dia tak sama dengan kuliah. Kuliah ni satu ustaz dia mengajak satu tajuk ke tajuk. Kalau kata ceramah satu tajuk ya. Kalau kata tazkirah bermakna apa? Mengingatkan. Siapa suruh peringat? Allah suruh peringat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat pada orang-orang yang beriman. Sebab apa Allah suruh peringat? Sebab tabiat manusia ni dia suka lupa. Orang lupa ni makcik nak kena peringat. Sebab Nabi kata apa? Innal insan la yakhlu
anil khata'i wan nisyan. Sesungguhnya manusia dia tak sunyi daripada lupa, salah dan silap. Nama kata manusia, dia Cina ke, Melayu ke, India ke, Jepun ke, Korea ke, Arab, sifat dia lupa. Sebab tu Nabi kata innal insan. Nabi dia tak kata innal Melayuin. Sesungguhnya orang Melayu mudah lupa. Nabi kata manusia termasuklah. Hatta Nabi sendiri terlupa. Kalau tak salah saya, dia semai asar ke zuhur, dia terlupa, dia buat 2 rakaat. Sahabat Rasulullah, wahyu baru turun pula, kan boleh qasar, tak ada musafir ni. Awak aku buat 2 ke? Buat 2. Nabi pun tambah 2 rakaat lagi. Sebelum salam, dia sujud sahwi. Itu yang timbul sunat sahwi tu. Sahwan tu apa? Makna dia lupa. Sujud kerana kita terlupa. Tu asal sahwi tu. Sebab tu Nabi kata, innal insan, sungguh manusia, tak sunyi, dia perlu lupa, salah dan silap. Orang lupa, nak kena pangat. Ustaz Yusaini, dia tazkirah saya balik, Ustaz jangan lupa malam ini. Padahal saya dah rancang dah, masuk diri semua cukup dah. Tapi dia teringat, takut saya terlupa, takut tersungzuk. Itu nama tazkirah. Tuan-tuan tak perasankah setiap kali kita main khutbah jemaat? Tuan-tuan tak perasankah? Tok Khatib dia peringat. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Aku pesan pada diri aku dan diri hampa semua, takutkan Allah. Mai minggu depan pun ittaqullah. Mai sekali lagi pun ittaqullah. Mai khutbah raya ittaqullah. Boring lah Tok Khatib, tak ada ayat lain kan. Yang kuduk mai ni aku takut ke Allah lah, tidak kami tak mai jemaat lah. Pasal apa? Itu dipanggil tazkirah wajib. Wajib sebut. Tak ada tu berselera habis jemaat. Rukun khutbah tu. Kebetulan pula bab jemaat ni makcik, dia wajib kalau ikut dan bersyafi'i, dia wajib dengar walaupun tak faham. Asal dengar 40 orang cukup. Saya masa mengaji di Pondok Bergadatuk dulu, belah Perak, keliling kampung tu semua orang Jawa. Sungai Palai, Sungai Perkam, Sungai Nipah, Sungai Tiang, semua pelak cakap Jawa, khutbah cakap Jawa. Bayangkan tengok. Pergi dengar melengung. Dia kata apa? Yang tahu tak tahu pun hak rukun yang disebut. Selawat alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli sama. Tu faham. Saat lagi dia pederah Jawa dia, kui orang ngerti, kui orang poso, kui orang sempayang, kui ngerti mateng ngesing turu peranak, kui ngerti yo. Yo orang Jawa dia tahu lah saya sebut ni. Apa dia kata kita tak tahu, tapi maknanya segi hukum fiqh sah. Mau dengar tuan-tuan Ismail Masjid Ilia. Khutbah bahasa Tamil sini tak tahu le perlih, tapi di Pulau Pinang ada lah. Cakap Tamil apa tuan-tuan? Yang tahu dia hafal dukun. Innallaha malaikatahu salnabi alladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pencuri ancaran dia hingga pun. Segi hukum fiqh sah, dia mau dengar sudah, faham tak faham jangan kira. Makcik pergi ke London, pergi tengok anak mengaji sana, dengar khutbah jemaat. Yang baca khutib tu semua ada India, ada Pakistan, ada Arab, semua cakap putih. Ladies and gentlemen, I hope from members of Muslim, please to pray. Pray menatang apa? Spray ubat nyamuk kan? Segi hukum fiqh sah, dia kira mau dengar sudah. Itu dipanggil tazkirah wajibah, wajib sebut. Itu nak khutbah lah. Mentazkirah ni banyak ni apa tuan-tuan? Benda yang dah tahu. Kalau benda yang tak tahu, orang panggil apa? Taklimat, maklum, kuliah, ceramah sebagainya kan. Itu beza dia. Baik. Jadi hadis ni, saya nak main ni, kebetulan tengok pelajar apa dah, elok saya sentuh hadis ni. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath. Apabila mati oleh setiap anak Adam, setiap manusia yang beriman dengan Allah, terputus segala amalan laku atas dunia ni melainkan 3 perkara.
Yang pertama meninggalkan sedekah jariah atau wakaf, atau meninggalkan ilmu dapat memanfaatkan, atau meninggalkan doa daripada anak-anak yang saleh. Tuan-tuan, kehidupan kita sebagai manusia ni lalu sebanyak 4 alam. Pertama, alam rahim perut ibu. Yang kedua, alam dunia yang fana. Yang ketiga, alam barzah, alam kubur, yang mereka panggil PWTC, Perseworld Transit Center kata mereka. Yang keempat ialah alam kiamat. Manusia mau tidak mau mesti lalu 4 alam. Alam rahim perut ibu, 9 bulan mak kita mengandung, selesai dah. Tapi tak ilawan Imam Syafi'i makcik, mak Imam Syafi'i mengandung 4 tahun. Itu yang ulama mengambil sekadar banyak perempuan mengandung 4 tahun berdasar pada Imam Syafi'i, mak dia 4 tahun. Bayangkan makcik, 4 tahun mengandung makcik. Ni hampa 9 bulan mengandung pun lengoh sana, lengoh sini, berkisak sana, berkisak sini. Picek hari Senin lah, hari Selasa lah, ukur badan, timbang sebagainya. Tu nak mengidam makan macam-macam pula tu. Nak makan sate kola Kedah lah, laksa telur kecai lah, sate Haji Semuri Kajang lah. Tahan kira lagi makcik nak makan kulat telinga kera, nak pergi cerita mana tu. Gunung Jerai mana melata lagi kulat telinga kera. Bayangkan mak dia mana 4 tahun Imam Syafi'i. Kan? Maknanya tuan-tuan, jadi kita selesai dah 9 bulan mak kita mengandung. Hari ini kita lalu alam yang kedua. Alam dunia yang fana ni. Kata Rasulullah, umur umat aku tak panjang. Antara 70 tahun hingga 60 tahun hingga 70. Tak panjang. Umat Nabi-Nabi dulu makcik panjang-panjang. Nabi Allah Shu'aib umur dia 3,000 tahun. Kalau jadi pegawai kerajaan tak larat bayar pencen. Pencen 60 dah lah ni. Pada menteri tukar 2,000 orang. Duk ada lagi orang tua tu. Bayangkan tengoklah. Dia panjang umur. Nabi Allah Nuh 1,200 tahun. Dia dakwah, dia kempen orang masuk Islam selama 950 tahun. Dia ajak orang ke Islam ni 950 tahun. Yang ikut dia berapa tahu? 12 orang ya. Punya karat, punya pekat, pakai hak lama tak mau berubah. Bayangkan ada 12 orang je selama 950 tahun. Fir'aun 600 tahun. Lihat nyawa orang tua tu 600 tahun. Moyang saya sebelah bapak ni daripada petani di Perjala. Dia tukang besi 180 arwah orang tua saya kata. Kira anak dia mati, cucu dia mati, orang tua saya pangkat cicit. Dan tengok dia bongkok tukang besi. Kira anak dia mati, anak mati, cucu pangkat orang tua cicit, piut, piat, piap. Tak ada habis dah, tak ada. Tak ada. Macam tu. Saya ingat di Perlis ni pun nak jumpa 90 tahun pun saya rasa jarang-jarang ada dah. 80 tahun boleh ada, tapi tak ramai bilang dengan jari dah. Nah, umur kita ni tak panjang, antara 60 hingga 70. Bila kita mati, sebab tu kata Sayyidina Ali, beramallah kamu di tempat yang tidak ada balasan padanya, untuk mendapat balasan di tempat yang tidak ada lagi amalan padanya. Dunia ni tempat kita beramal tapi tak ada balasan. Tapi di akhirat besok tempat kita menerima balasan, tidak lagi tempat untuk beramal. Jadi bila kita mati, semua amalan kita semua terhenti. Malaikat rakib atid ni kira catit ni duk katuk pai lah.
Sebelum nak mati tu malaikat rezeki main bisik. Hang punya bajet utara pun habis, selatan pun tak ada, timur pun tak ada, barat pun tak ada. Peruntukan Allah berikan hang dah habis dah. Jadi bila kita mati, ada 3 benda boleh tolong kita lepas pada mati besok. Orang mati dia sudah tidak lagi mukallaf. Dalil dia mati, Pak Long tu mati. Lepas Pak Long tu mati, lepas orang mandi nak kapal sebagainya, nak tutup muka, main Mak Long pi cium dari Pak Long tu. Ustaz, tak batal ke Ustaz? Kan Pak Long tadi kan ada ayat semayang, orang tolong ambil kat dia. Mak Long tu kan bini dia. Mengikut hukum fiqah, uduk orang mati tak batal. Yang batal uduk orang hidup je. Sebab orang mati dia sudah tidak lagi aqlun, tidak lagi balighun. Dia bukan lagi mukallaf. Tidak responsibility, bertanggungjawab atas hukum Allah. Masa dia dah habis. Cuma yang boleh tolong dia ialah 3 perkara. Yang pertama ialah sedekah jariah ataupun wakaf. Wakaf ni benda yang kita sedekah tahan lama. Contoh apa? Speaker ni, kapet, bangunan ni, lampu, condition, kipas angin, tanah lagi bagus, dia tahan lama. Bangunan boleh jadi runtuh kah, kena banjir ribut topan kah, kena terbakar kah, khalaslah. Tapi kalau macam tanah, sekaki yang kita wakaf, jadi hak Allah abadan abada sampai kiamat. La yubaq, la yurath, la yuhab. Tak boleh jual beli, tak boleh pesaka, tak boleh hebah. Jadi hak Allah abadan abada selama-lamanya hari kiamat. Saya tengok amalan wakaf ni, orang Melayu tak berat. Yang berat orang India, orang Arab. Tuan-tuan tahu ke Masjid Azhar Mesir? Dia masjid tertua di Mesir, di dunia. 1000 tahun dah umur dia, lebih dah. Saya mengaji lupa duk ada tahun perayaan 1000 tahun dah. Dia tua daripada Oxford, England lagi, yang ke Arab Mesir. Harta wakaf dia bilion, bukan kata juta, 1000 juta. Kerajaan Mesir pernah berhutang pada Azhar. Sebab tu mengaji di Azhar, yuran paling murah dia ambil semestah. Segala gaji pensyarahnya, segala bangunannya, segala beisuanya, segala asrama, segala apa, semua daripada wakaf Azhar. Satu menteri khas jaga harta wakaf Azhar. Juga di India. Tuan-tuan kalau sanggup duduk mesti dia, mengaji mesti dia, duduk asrama dia, makan cara India, capati ke nasi biryani ke apakah, duduk asrama dia, free. Siapa bayar? Tu harta wakaf depa estate. Harta depa ke depa kilang. Harta wakaf depa rumah kedai. Harta wakaf depa ni segala perten segala apa jadi harta wakaf. Ni budaya orang India. Orang Melayu bab ni tak berat. Dia duk kira apa? Dia buat kunuri Melayu kita ni. Nak pergi ke Mekah dia buat kunuri. Balik Mekah dia buat kunuri. Anak dapat askar dia buat kunuri. Balik training dia buat kunuri. Nak mula kerja dia buat kunuri. Hantar sirih dia buat kunuri. Ni orang Melayu kita. Bagus dia tu. Tapi tak macam pahala wakaf. Contohnya kita ada malam ini. Tuan punya wakaf bangunan dengan tanah dapat pahala ni. Kalau dah mati dah pun dapat pahala kat depan. Sebab itu satu lagi perangai orang Melayu ni, dia suka pergi umrah. Ini ditegur oleh Syekh Al-Qardawi dalam kitab dia Fiqhul Awlawiyah. Syekh Qardawi dia bawa satu hadis. Satu orang tengok nama orang tu tercop di pintu syurga. Dia dapat haji yang mabrur. Sedangkan dia tak pergi haji. Macam dapat haji mabrur? Cek tengok rupanya dia ni cadang nak pergi haji. Jiran sebelah dia mati. Tinggallah anak yatim hal-halwih ni. Duit peruntukan yang nak pergi ke Mekah ni, dia belajar untuk anak yatim ni. Tercop di pintu syurga, dapat haji yang mabrur. Jadi ulama-ulama beristidlal, mengambil dalil daripada hadis ni,
kita kena taqdimul aham alal muhim, mendahulukan lebih penting daripada yang penting. Mendahulukan lebih penting daripada yang penting. Dan dibawa lagi cerita tu, seorang ahli sufi sedang ibadat di Mekah. Kawan dia hantar surat. Dia kata, hang menangis mengenangkan dosa-dosa depan Baitul Haram. Siang hang baca Quran, malam hang tawaf, hang duk teriak Baitul Haram. Tapi hang lupa berapa banyak daripada kalangan orang-orang Islam yang miskin, janda-janda yang kematian suami, anak-anak yatim, menderita dan kemiskinan sebagainya. Begitu juga berapa banyak mujahidin-mujahidin yang sedang bertarung mempertahankan Islam, terkorban di medan jihad untuk menegakkan Islam. Darah mereka lebih mulia daripada air mata hang hidup menangis pada Baitul Haram, kerana hanya mengenang dosa hang lupa dengan penderitaan orang Islam ini, hang lupa untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya tuan-tuan, berdasar pada cerita ni, mendahulukan daripada yang penting, mendahulukan lebih penting daripada yang penting. Dalam Arab dipanggil taqdimul aham alal muhim, mendahulukan lebih penting daripada yang penting. Banyak orang kita ni makcik, tempat saya tu pergi umrah 18 kali. Bayangkan tengok, kampung tu ada budak nak pergi mesti duit tak ada, ada yang kena penyakit kronik jantung berlubang lah, orang susah. Kalau dia bantu mereka tu, tentu pahala besar dia pergi umrah lagi. Umrah ni tuan-tuan baru je, mana ada, baru dalam 20 tahun ni orang nak pergi. Sejak ada kapal, sejak ada package dulu, mana ada nama apa kapal haji, mana ada kapal umrah. Baru je pergi umrah dalam 20 tahun, sejak ada package orang buat. Dulu tak ada, dulu pergi haji tu umrah, kata nak pergi umrah je ada. Mungkin tak apalah, kemudahan tak ada. Macam zaman lain kemudahan banyak, tak apalah. Wajib pergi sekali ya haji ni, benda umrah juga. Kalau kita nak pergi 2-3 kali sudahlah. Kan dia katalah, kawan tu dia pergi 18 kali, dia pergi 3 kali sudah, 15 kali tak usah pergi. Bayangkan tengok, pergi sekali, mak hang ayah hang mau 12,000. Darat tengok 15 kali 12 berapa adik? 15 kali 12 berapa? Darat tengok berapa? Dekat 200,000 lah. Kalau 200,000 dia beli tanah, dia buat surau ke, buat masjid ke, buat sekolah ke, wakaf, confirm dapat pahala sampai kiamat. Pi umrah belum tentu lagi. Kalau wakaf, confirm dapat benar ni. Ini kelebihan kita buat wakaf, yang orang Melayu kita tak berat masalah ni. Berbeza dengan orang Arab dengan orang India. Satu. Tuan-tuan, kita kena nak melabur saham akhirat, kena cari tempat dapat pahala banyak. Nak melabur saham dunia, tentu cari tempat yang untung dividen banyak tinggi. Contohnya berakyat lah ni. Dia bagi untung tinggi, tapi dia tak bagi orang masuk dalam, bagi 500 je. Dia paling tinggi sekarang ni. Tabung haji dekat pilihan raya itu dia bagi 8%. Tahun ni tak tahu bagi berapa, tak tahulah. Makna tentu kita cari tempat yang orang bagi dividen, dia punya keuntungan tinggi. Kalau nak melabur akhirat, cari tempat pahala banyak. Nak pahala banyak, cari tempat yang orang guna banyak. Pahala banyak. Tuan-tuan tahu tak Masjid Batu Matampau ni? Saya mengajak kalau subuh. Lama dah, kat 20 tahun mengajak, saya sayang nak tinggal tempat tu. Masjid tu bukan besar mana pun. Asalnya lah besar lah. Masjid tu dia makmur dengan program kuliah tiap-tiap malam, khutbah jemaat, khatib jemputan. Bulan puasa pula 10 akhir Ramadan, qiyamul pun dekat 200 orang, makan minum semua tentu sak semua itu. Collection Ramadan dia dapat dekat 60,000. Kata Masjid Batu Matampau tu. Baru ni masa dia dapat nak buat tambah sikit bangunan nak 700,000. Dalam masa 3 bulan dapat 700,000.
Orang pakat bagi. Sebab apa? Sebab banyak program. Sebab tu saya marah sangat AJK masjid ni duk bekukan duit tak buat program. Sedangkan orang buat kebajikan hadiah pala-pala mak bapak mereka. Buat kebajikan untuk mak bapak mereka. Esok arwah di akhirat besok dia dakwa AJK masjid duk beku di orang ni. Ni apa hukum ni? Orang bagi suruh belanja bukan suruh beku di dalam bank. Duk bangga dalam mesyuarat agung duit kita duk ada 97,303 kupang 5 duit. Dia tak buat program, tak belanjakan duit tu, sedangkan orang derma nak niat nak wakaf pada orang tua-tua, panjangkan pahala pada mak bapak di padang kubur sebagainya. Apa hukum? Sebab tu hari ni masjid-masjid di Selangor ni tuan-tuan, cukup seronok. Di Selangor hari ni Masjid Puchong Perdana. Saya pergi ceramah 2 kali, khutbah kali tu. Besar dia tu. Masjid tu dulu AJK lama pegang, ni politik punya orang ni. AJK lama pegang, duit jemaat dapat antara 3,000 dengan 4,000 je. AJK baru pegang ni, hak profesional orang yang bagus pegang ni, orang pergi masjid punya orang ni, derma jemaat dapat antara 7,000 dengan 8,000. Masjid Negeri Shah Alam lagi sakat. AJK lama dulu dalam 6,000 dengan 8,000. AJK baru hari ni antara 18,000 dengan 20,000. Pakai mesin bank nak kira duit. Beli khas larat. Kita orang tak lalu nak kira lah banyak sangat. Pakai mesin 18,000 dengan 20,000. Pasal apa orang tengah nak derma? Banyak program. Dengan belianya, dengan wanitanya, dengan remajanya, dengan bapak, dengan ibu, dengan apa. Penuh program. Jadi orang bagi orang puas hati. Sebab mereka niat nak buat kebajikan, duit tu berjalan. Saya di Perak semacam serik dah tuan-tuan. Saya usaha buat 3 masjid. Usaha kempen cari duit lah. Sendiri tu. Tiba-tiba Allah. AJK hak penaja habis dia cantas, pergi lantik jadi AJK jenis Islam Hadari. Orang mengaji, dia tak mari. AJK lantik di antaranya tu hak tembak babi jual kat Cina pun ada. Mas Perak teruk. Segan sebab masjid Perak lah ni. Timbalan fungsi masjid. Sebuah masjid tu. Pergi kena cantas, kita cantas report. Tak puasa makan mi di kedai Cina. Seorang tukang AJK lagi minum teh air. Kawan kita pergi cari toki Cina. Toki dia dia kopi. Dia kata, lah awak masuk tak bagi salam. Dia kata kat kawan kita. Kawan kita kata nak bagi salam apa? Aku tengok hang sopan dengan mereka ni. Bayangkan tengok. Jadi tak makmuk. Jadi kena macam kena serang geruda. Ni polis saya tak tahulah, ni cerita negeri saya ni. Pasal apa? AJK masjid bukan masjid. Tak pandai nak merancang. Akhirnya duit jadi beku. Sebab tu tuan-tuan nak melabuk, nak buat wakaf, cerita Pak Mak. Alhamdulillah. Saya rasa puas hati, saya tolong Ustaz-Ustaz ni banyak. Cari duit, Alhamdulillah, seronok berjaya, nampak bangunan perkemah elok, sambutan masyarakat, Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan duk wakaf untuk ni tak sia-sia lah. Niat pada mak bapak depan kubur dapat pahala kat depan ni. Kita duk guna benda ni. Itu kelebihan ni. Tapi yang paling kita takut ni tuan-tuan apa dia? Maksiat jariah. Ni yang paling kita takut. Nabi sebutlah hadis lain. Tuba. Berbahagialah. Liman mata bagi orang mati ma'adzul bihi. Mati bersama-sama dengan dosa dia. Dia mati ni, dosa dia tak terlekat atas muka dunia. Nabi kata, untung, bahagia orang ni. Walut tawilu, dan celaka yang panjang. Liman mata bagi orang mati, ma'abaqa'i dhunubihi mi'atan au mi'ataini an fa'akthar au kama qal.
celaka orang yang mati di mana dosa dia duk kekal atas muka dunia sampai 200-300 tahun duk ada. Itu celaka panjang, Nabi kata. Na'udzubillah min dzalik. Untung orang mati, dosa tak lekat dah. Tak ada dah belen dosa, tak ada atas dunia makcik. Untung orang tu. Celaka panjang orang yang mati, dosa dia duk terlekat atas dunia. Arwah Datuk Sahab Baharu Mufti Selangor pernah nasihatkan RTM jangan lagi duk sia teater legenda, filem-filem gambar orang dah mati makcik oi. Gambar depa duk berpeluk bermaksiat dalam filem tu, takdir kata depa mati depa tak sempat bertaubat. Gambar tu disia balik, roh depa terseksa di alam barzah. Kesian kat depa. Kita duk tayang balik. Boleh jadi orang tu dia tak bertaubat sebelum dia mati dulu. Roh tu terseksa balik tu. Juga mana-mana surat khabar, mana-mana majalah, mana-mana risalah duk bentuk fitnah orang, lagakan orang, buat naya dekat orang, siapa orang bergaduh orang apa orang, selagi tulisan tu duk ada, orang tu dah mati dah. Wartawan menulis tu dia jadi mati dah. Tulisan tu dah ada. Tulisan ni tuan-tuan bukan berhilang. Kalau macam saya fitnah orang dengan mulut, boleh jadi orang ingat 2-3 tahun. Kalau macam tulisan, selagi tulisan tu dah ada, dosa, beratus tahun tu dosa tu. Yang paling kita takut tu Nabi kata celaka yang panjang bagi orang mati di mana dosa dia duk kekal atas muka dunia sampai 200-300 tahun. Begitu juga mana-mana wakil rakyat, sama ada dia parlimen ke Dewan Negeri ke, dalam parlimen Dewan Negeri depa dengan kuasa, dengan suara angkat tangan daripada parlimen, depa meluluskan akta berkaitan dengan judi, akta berkaitan dengan arak, akta berkaitan dengan hiburan. Kesan daripada akta yang wujud itu wujud menyebabkan arak berselerak, tak dikawal pada orang bukan Islam. Judi pula makin menjadi, pula hiburan campur jantam tina melampau-lampau ni. Depa dah mati, depa tak sempat bertobat. Tadi kata depa tak bertobat lah, lagi tak runtuhnya pusat judi Genteng Helen, lagi do adanya ni segala mak nenek kedai nombor ekor ni, lagi do adanya segala maksiat-maksiat melampau, hiburan melampau ni. Selagi itulah dia akan tanggung dosa akan jadi maksiat jariah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang paling kita takut tuan-tuan. Termasuk juga mana-mana kita sendiri pun kadang-kadang tak sedap, kita juga syubhat. Dari saya nak tanya siapa ni? Entah orang sini ke? Ni pakai baju hitam. Orang sini ke? Orang pelih ke? Orang ha? Di mana kampung mana asal? Oh, Kelantan. Boleh ke cek Kelantan lah. Kita pergi Kangang. Awal. Nak tanya sikit awal. Mana tempat orang duk main nombor ekor tu? Ni abang pergi jalan ikut ni nah. Pergi jalan ikut ni, siapa tak cabai pak tu, alik kiri. Tu ada kedai sebutir, kedai toto, tipu orang tak ada otak. Itulah tempat dia tu. Entah yang tunjuk jalan bagi judi ni, entah berdosa tak? Berdosa tak entah? Pasal apa berdosa? Entah cuma tunjuk jalannya. Dosa tak? Dosa kan? Pasal apa? Pasal syubhat. Baik. Okey, faham dah. Tak payah tanya mufti pelih lagi dah, no? Satu tu imam main masjid, pegang tasbih besar-besar buah petai.
Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum tu Imam. Waalaikumsalam. Saya duk cadang nak curi Muktan Ustaz Yusaini ni. Nak panjat tinggi. Nak ambil dengan galah, tak ada galah. Nak capai dengan tangan, tak sampai. Tok Imam boleh bagi bau dah. Ha, Subhanallah. 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 Tok Imam dah nak makan Muktan. Aku tak mau, haram makan bara api neraka, aku tak mau. Habis. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tok Imam hak angkat kawan curi Muktan ni berdosa tak berdosa? Dosa tak? Pasal apa berdosa? Tok Imam tak curi pun dia Muktan curi, dia tak makan pun. Dosa tak? Pasal apa? Pasal apa berdosa? Pasal apa? Pasal syubhat. Bagus, tak payah tanya dah mufti negeri Perlis ni. Baik. Kadang-kadang kita tak langsung makcik, kita syubhat juga. Cara tak langsung, dia macam cerita bangau lah. Judi, judi, mana hang mai? Awak aku tak mai. Sebab ada orang jual. Orang apa pasal hang jual? Awak aku tak jual. Sebab aku ada lesen. Lesen, lesen, mana hang mai? Awak aku tak mai. Sebab menteri bagi kat aku. Menteri, menteri, pasal apa hang bagi? Awak aku tak bagi. Sebab aku ada kuasa. Kuasa, kuasa, mana hang mai? Sebab aku tak mai. Sebab aku jadi ahli parlimen. Ahli parlimen, pasal apa hang jadi? Awak aku tak jadi. Sebab orang pangkah ku, apa pangkah berjudi jugalah jawab dia ni. Apa di Kepiah Putih saja yang ni judi dia ikut dia contoh syubhat berdosa, hampa tak bertobat ni. Tu nama dia maksiat jariah ni yang paling kita takut ni. Ni dia panggil maksiat jariah. Orang tinggal sedekah jariah, kita tinggal maksiat jariah. Ang ketahuan lagi kita esok ni kalau tak bertobat. Yang itulah bahaya. Saya mengajak di belah Perak. Rupa-rupanya nguni-nguni ni sampai dalam kubur juga. Ya Ustaz, hayalah. Bukan sekat dalam dunia aja. Dan mana nak cerita dia begitu, nak kena faham syubhah tu sendiri. Dengan benda maksiat, kita juga terlibat dengan benda tu. Kalau benda yang dapat apa, kita turut dapat pahala sama. Satu, ya. Baik. Yang kedua apa Nabi kata? Au ilmin yantafa' bih, meninggalkan ilmu yang dapat dimanfaatkan. Ilmu ni tuan-tuan ada dua jenis. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Fardu ain wajib atas tiap lelaki perempuan kena tahu tauhid, fiqh, tasawuf, akidah, syariat, akhlak, samalah tu. Satu lagi fardu kifayah. Contohnya di Abi ni, tak ada siapa yang meniaga runcit orang Islam. Yang ada orang kafir, berdosa habis orang daerah ni. Tak ada siapa yang buka pemim toka, pemim motor, berdosa habis orang daerah ni. Itu betul kifayah. Jangan tuan-tuan anggap ilmu Islam ni, sasa ilmu Islam ni, tauhid, fiqh, tasawuf, jangan, bukan tu je. Ilmu Islam ni luas. Dia kata Islam tu dunia dan akhirat tu. Alhamdulillah, saya ni Allah bagi jadi guru. Alhamdulillah lah, saya bersyukur besar. Saya balik masjid tahun 84. Sampai di rumah 2 minggu dapat tawaran jadi qadhi. Lepas tu dapat jadi pesyarat ATM, kemudian dapat jadi dengan jakim lah, agama taikom bagiannya. Saya tak minat. Saya seronok jadi guru. Alhamdulillah, mengajak Tarbiyah Islamiah betul lepas cakap jering selama 24 tahun. Tak berhenti dah. Seronok jadi guru ni apa? Tuan-tuan kalau jadi guru, tuan-tuan jadi guru ni kelebihan dia apa? Saya pertama sekali ilmu saya tak hilang. Yang saya lupa saya boleh ingat, yang saya tak tahu saya jadi tahu. Yang kedua pula rezeki murah.
Urusan senang. Saya di Taiping ni tuan-tuan, pejabat-pejabat semua senang. Semua orang dalam yang hampa duk ambil nombor 138 pun. Saya akan dia masuk bilik depa, kena dengan depa buat kerja semua, ambil nombor, ambil kerja urusan bank, urusan hospital, telefon pakar gitu je. Sebab tiap-tiap pejabat tu ada anak murid saya. Tu kelebihan jadi guru. Jadi guru ni tuan-tuan, hormat sampai ke mati. Entah jadi ADO, jadi DO, jadi OSPD, jadi pengarah, jadi manager, jadi YB, jadi apa, hormat dekat entah. Masa bila? Masa entah kerja ya. Ya tuan. Yes bos. Yes sir. Masa kita ada pencin, orang panggil apa? Bekas ADO, bekas pengarah, bekas manager, bekas OSPD, tinggal bekas, tak ada apa dah. Entah jadi cikgu, jadi ustaz sampai mati orang sebut, betul tak? Saya ingat mak saya meninggal tahun 80, tahun 2002 dulu. Meninggal pukul 11, pukul 6 semayang. Mayat dia orang semayang pun dekat 2,000 orang. Pasal apa? Anak murid saya, anak murid Ustaz Derih lagi, anak murid abang saya mufti lagi, anak murid kawan, anak murid orang tua saya lagi. Itu berkat jadi guru. Alhamdulillah Allah bagi saya jadi guru. Keberkatan. Satu lagi jadi guru ni pasal kita ada anak murid. Sonok anak murid. Saya berkata separuh pegawai tarbiyah agama ni pihak qadi lah, Perak tu budak-budak saya dulu. Mengaji di Madinah, pergi ke Mesir, pergi Jordan, jadi qadi PTA lain panggil pegawai tarbiyah agama. Kadang-kadang mereka telefon ustaz. Orang komplain, ustaz ceramah ni awak. Kat semua saya bagi surat kat saya. Ustaz kata apa? Islam hadari, lepas menyanyi pakat menari. Disko dandut sampai ke pagi. Jom heboh merata negeri. Ni sampai sakat saya aja ustaz, kat atas tak sampai. Tu untung anak murid saya tu. Tu kelebihan anak murid seronok. Di antara budak saya siapa lagi tuan-tuan tu? Tu Ustaz Farid Rawi Abdullah. Tu budak saya dulu dah. Ustaz Farid tu macam Hindu totok, Hindu betul. Mak duduk main tengok dia tu pakai sari, pakai lubang sari apa? Pakai subang hidung lah, nampak pusat pakai sari, main bersembang pokok. Pi bagi alhamdulillah dia pandai akhlak dia dengan mak, dengan keluarga. Alhamdulillah mak dia masuk Islam. 2 bulan, 6 bulan masuk Islam, mati mak dia. Dan 2 orang abang masuk Islam juga. Itu kelebihan. Alhamdulillah. Farid ni saya kagum dia dan dia menjadi Perkim Sabah. Lepas tu Perkim Kelantan, dia ambil staf dan 2 tahun dengan saya lah. Saya kagum dia ni, Quran sedap. India penyelidah tuan-tuan, bukan senang tu dia. India dia dapat nale riket nale. Lidah India yang nak ubah jadi Arab ni payah. Dia ni Allah bagi pada dia 6 tahun baca Quran sedap. Lah tengok Hakim Musabaqah Quran. Dia tengah buat PhD di Jordan lah ni. Otak cerdik. Quran dia baca tu masa saya baru 6 tahun. Tu imam masjid India, tu kira Maulana 7 keturunan Islam, ulama besar, janggut panjang lerkak, baca Quran pada India. Dia tadi innallah subhanallah la ilaha illallah. Dia tak mau jadi Arab, tapi Farid Allah bagi pada dia, tengok masya Allah. Itu kelebihan tu seronok kita ada nak murid kita, contoh tu berkat jadi guru. Terasa sangat macam saya ni. Mengajak malam ni, hadis ni. Guru saya dapat pahala ni. Guru pada guru, pada guru, pada guru. Saya Rasulullah, guru pada guru, pada guru ni kita untung berkat jadi. Tambah lagi tuan-tuan mengarang kitab, lagi bagus. Garang buku, orang duk baca. Pahala sampai kata. Ini kelebihan. Apabila kita ada ilmu menampakkan. Yang ketiga pula Nabi kata, meninggalkan doa daripada anak-anak yang soleh. Makcik nak, anak ni anugerah Allah. Orang kalau tak menikah makcik, sunyi tau.
Anak ni kata ada anak. Anak ni penawak pun dia, racun pun dia. Kadang-kadang kita lelaki bini ni tak jadi bercerai pasal anak. Kalau ingatkan anak Ustaz, kalau tidak lama dah. Tuan kata anak penawak pun dia, racun pun dia. Macam cerita ada orang dulu. Nak bercerai sangat dah. Tu imam nasihat, tak orang pakai, mak mentua nasihat, tak orang pakai. Nak bercerai juga, pak panakan abang datang. Nak cerai. Anak ada 4 orang. Pakat beda bagi dah. Ambil bantai aku, ambil tilam, ambil payuk aku, ambil belanga, ambil camca aku, ambil sudu, ambil cawan aku, ambil mangkuk pakai. Mai tangan nak kena beda. Anak ada 4 orang. 2 lelaki-lelaki, 2 perempuan. Hang tipah nak duduk dengan siapa? Nak duduk dengan mak. Hang Semaik duduk dengan mak juga. Hang Peah duduk dengan mak juga. Hang Yaakob duduk dengan mak. Ikut mak juga. Oh, semua nak ikut mahang. Aku nak ikut mahang juga. Tak jadi cerai. Ini dia lah tuan-tuan. Tuan kata anak. Orang menikah tak ada anak sunyi makcik. Oi. Yang kata anak ni agunah Allah. Sebab tu orang kita yang ada anak. Jangan bersemang pasal anak. Depan orang tak ada anak. Dia sensitif. Cerita anak kita pergi sana. Anak kita balik anak ni. Terasa. Sensitif. Dia ni habis tiak nak anak makcik. Oi. Tiak lah. Baru kahwin biasalah makcik. Seronok lagi bulan madu. I touch you, you touch me. I geletek you, you geletek I atap. Dia main 2 tahun tak ada anak dah rasa mula. 3 tahun tak ada lagi. Slack kot mana pula. Yang kawan aku tu dah boleh dah. 1 main 4 tahun. Skru mana longgak pula tak dapat. Kawan kata hang kena pergi berubat. Tu Dr. Kong tu cukup masyhur du Taiwan. Kak ipar aku pergi kat dia lah. Alhamdulillah beranak dah lah ni. Pi jumpa Dr. Kong, pakar besar. Pi jumpa dia per RM50. Temu janji dengan dia tak apa-apa. Pi tak mau jadi juga. Lah ni hampir pula dengan Dr. Aramugam pula. Ni pakar beranak daripada India, Kerala main ni. Pi dua-dua sikit bini. Pi pun tak mau juga. Lah kena buat cara kampung. Di Jitera aku dengar kata ada Tok Piah tu. Masyhur sangat. Pi jumpa dengan dia. Tak mau juga. Ni hang kena pi jauh sikit lah. Hang kena pi belah Perak, belah Selama tu. Ada Tok Nak. Mereka kata, oh cukup popular tu. Pi makcik, dia mani bunga lah. Dia tibai pungkok dengan daun pinang. Buang siai. Tak mau main juga. Nampak gaya hang ni kena ikut petua orang tua-tua kata. Kalau jumpa ikan besar, telan ikan kecil, belah perut ada ikan, hang makan 2 lelaki bini. InsyaAllah beranak. Tak mau main juga. Lah ni petua akhir aku abang kat hang ni. Ada orang kata, kalau jumpa khabar balak tengah kencing, hang kena kenyih. Lagi tak berhenti kencing, jangan berhenti kenyih. Ini pun. Buat dah, tak mau juga. Punya tu dia, dapat anak dia berusahakan. Tuan kata anak. Ingat anak-anak amanah Allah. Sebab tu Nabi dia ajak pada kita dah. Start daripada beranak lagi dah. Mula-mula start dengan azan dan qamat. Lepas tu baca alam nasrah. Bagi dia cerdik. Yang kedua baca inna anzalna hikmah. Supaya jangan jadi bosia. Suka bergatai berzina dengan orang besok. Sampai pangkat dalam duit Nabi ajak apa? Adibu auladakum ala 3 khisalin. Ajaklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama apa? Ala hubbi nabiyikum. Kasih pada Nabi kamu. Sayang pada Nabi kamu. Sebab tu tuan-tuan ke sini ada pasti. Ada kampung ni. Ada. Tuan-tuan tengok dalam kerikelan pasti. Semua dia ajak budak-budak tu. Sayang Nabi, kenal keluarga Nabi. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kulsum, Siti Ruqiyah,
mak pak dia pun tak tahu nak Nabi berapa. Kalau tanya mampu tak terjawab dia. Ajak kena Nabi, kena keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi sangatlah ramai. Di antaranya Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman, Saidina Ali dan banyak lagi. Ngajak bahasa Arab, wahidun satu, ithnani dua, hajarun batu, hisanun kuda, thalathatun tiga, arba'atun empat, jubnun mentega, su'atun cepat, khamsatun lima, sittatun enam, rumanun delima, riadatun bersenam. Ajak bahasa Arab. Kalau makcik pergi hantar tadika biasa, dia ajak lagu cara dia lah. Kapal terbang, tersangkut, jatuh dalam lubang, meletup, mengarut. Jangan duk hantar betul. Kena hantar anak pergi dekat Islam pasal ni lah. Nak kena budak tu kena keluarga Nabi. Nabi ajak itu kan. Tak. Sampai pada peringkat mana ajak budak tu. Kemudian apa? Ajak mereka dengan Al-Quran. Sampai pada peringkat tu apa? Ajak mereka kena semayang, kena apa sebagainya tu. Kadang-kadang terfikir juga. Pasal apa anak-anak kita rosak macam. Saya pergi satu forum perdana. Mereka, saya cukup forum perdana ni kalau dulu dia cerita pasal gejala sosial, rosak akhlak anak-anak, duk salah mak bapak. Saya kata siapa pula kepala bapak? Tak ada mak bapak anak menjadi rosak, jahat-jahat kita pun anak, sakat aku sudah, anak aku jangan ikut panggil tak ada aku. Siapa begitu? Kita hantar anak menjadi pasti. Hantar cara tarikat Islam, seronok hantar daripada kecil sampai kalau kena Islam, hantar pergi Jawi lah, di Basri dia apa. Tak tahu balik satu dia buat lagu baru. Mana pergi ambil tak tahu. Pemerah, pembiru, you marah, I love you. Amboi, aku tenyih mulut budak-budak ni. Mana dia pergi ambil tu senario 3 suku tu. Letih kita mencik dengan televisyen tu kata-kata di rumah mak bapak kawai, di sekolah cikgu kawai, ustazah kawai, luar sekolah, luar rumah, siapa nak kawai? Kadang-kadang kita buat spot check buku budak-budak, di celah-celah buku tu, Allah, buku ilmu alam sejarah, ada gambar penyanyi orang putih, ada penyanyi bintang pilihan pun ada, hak gambar yang duk macam tu pada makcik, yang duk macam tu pun ada, yang duk macam tu pun ada. Mana dia pergi ambil gambar ni? Tu dalam majalah Mangga lah, Jelita, Nona apa. Majalah ni ada permit. Awak tok bulu bagi permit kah? Cikgu bagi lesen kah? Siapa yang duk bagi benar ni? Yang ustaz duk cerita mengajak lah, Yudi tak boleh, arak tak boleh, campur jantam tina tak boleh, luar sekolah. Tahu-tahu tengok Toto tipu orang tak ada otak tempat judi. Keluar rumah tengok televisyen. Televisyen ni tuan-tuan, Allah. Tak menang nak kawai. Saya pun ingat nak saya dulu lah besar-besar dah. Balik cuti je duk menghadap televisyen. Suruh basuh baju, nanti suruh basuh kain, nanti kejap. Suruh angkat kain, nanti kejap. Suruh apa nak meletak nasi, nanti kejap. Lagi tak sampai elat, duk nanti kejap. Anak tuan-tuan macam tu juga kah? Tak kot no. Sopa juga. Kita sama saja. Letih tuan-tuan. Arwah baba saya dulu, televisyen mula masuk tahun 63 di Melayan. Dia kata apa? Syaitan nombor 2 ada televisyen. Masa tu start pukul 3, habis pukul 11 malam. Saya ingat lagi. Kita nak pergi, kita budak-budak buah nak pergi tengok. Masa tu gamak minat apa? Gamak Jepun, Shintaro. Gamak combat. Masa tu ingat perang. Tu dia kata syaitan nombor 2. Lara banyak. Kalaulah masa tu start pukul 3, satu channel je.
Pukul 3 petang, habis pukul 11 malam. Tu dia kata syaitan nombor 2. Kalaulah ada orang tua tu ada hari ni, dia tengok 4 siaran, siang malam, tadi kata dajjal pelak haram jadah praun gemak, dia maki hamun, tak kira saya ingat kalau dia ada lagi gemak. Betul tuan-tuan, jadi lara. Saya pergi tengok, jadi lara banyak. Lah tak ada dengan internet pula. Internet segala makna ni ada hak baik, hak buruk semua ada belakang tu. Letih kita tuan-tuan nak kawal benda ni. Sebab tu anak-anak kita tuan-tuan dua benda kena ingat. Sembahyang jangan tinggal, Quran depa khatam. Dua benda ni asas untuk diri depa. Dengan sembahyang kita cengir dengan anak umur 7 tahun, suruh latih sembahyang. 10 tahun tak mau sembahyang, rotan, piak. Bukan senang weh nak bagi anak lekat dengan sembahyang. Pukul 6.30 tanya tengok. Miasak lagi, umur dah 10 tahun dah tu. Dak lagi, dak lagi, pakai tak lekat. Kalau tak tanya, pakai rujuk ayat liang tu lah. Bukan senang nak lekat tuan-tuan dengan sembahyang. Nak pelekoh daripada awal-awal. Orang kita ni kena buat sembahyang tak berat. Tentang puasa dia berat. Kadang kami nak berat, hampa perempuan pula tak berat. Biar pilayah, oi. Tok gerak subuh lah, mereka mengantuk, mereka tidur lewat. Duk study UPSR punya pun. Jadi dalam masalah semayang ni makcik, jangan tolak langsung. Cengir dengan anak-anak. Sebab anak-anak kita kalau semayang dia tak tinggal, Quran dia khatam, dua asas ni insyaAllah dia takkan terlibat dengan benda mengaut dengan dadah lah, dengan zina lah, dengan arak ni. InsyaAllah dua asas pada kita. Satu lagi apa? Daripada anak soleh tu lahirlah kepada juga isteri yang salihah. Ingat. Sebab tu kami ni kalau tanya orang lelaki makcik, semua nak cari isteri salihah. Tanya siapa begitu. Ingat. Rasulullah kata orang perempuan masuk neraka dua sebab. Pertama dengan sebab an-nusyud, dahaka dekat suami. Yang kedua sebab at-tabarruj, bersolek bukan untuk suami. Ni orang perempuan banyak hampa ni. Hampa bila dah kahwin, mak ayah ni jatuh nombor 2 dah. Ayah hang tu dia kurui ke, kering ke, berkorak ke, berpanau ke, terima lah ayah hang ni. Makcik tu, saya mengajak mak-mak datin di Perak. Saya cerita Rasulullah kata lah hadis dia. Seandainya suami kamu tu dia ada kudi buta, start daripada ujung kepala sampai ujung kaki. Hampa tak ambil tisu lap, tak ambil tolalak, hampa jilat nanah-nanah yang ada di kudi suami itu dengan lidah, tak ambil tolalak. Nabi kata belum kamu tunai hak kepada suami kamu lagi. Saya tanya mak-mak datin kata, istimewa benar ke orang laki-laki? Sampai kami jilat nanah dia tak cukup lagi ke? Nak tera mana lagi? Dia pun. Saya terdengar oleh mak datin. Mak datin ni pun ada mengajak duduk rumah, ada rumah depa masjid surau ke mau, geng-geng depa gagah mengajak depa tu. Ramai 20 orang lah. Gila-gila. Cakap semua angin tinggi, mak datin bulan lepas mana? Bulan lepas tak ada ke London tengok cucu baru bersalin, nama pergi London, cucu duduk London. Ni mak datin ni bulan lepas pergi Itali, datuk pergi tengok beli kursi antik Itali. Orang boy. Kalau cakap depa pula tu, gila rumah. Bulan ni rumah I, bulan depan rumah you. Don't forget ni, menyampah kalau aku dengar tu lah tu. Saya kata dengar lebat hati tu, bukan makna hampa jilat nanah orang tua tu, jangan silap faham. Makna kata kalau pangkat jilat nanah kudi suami ni, kira kalau Kelantan dia kata habis meta lah saya kabar ni. Habis teng lah kata orang Kedah ni. Tu Nabi kata belum kamu tunai hak kepada suami kamu. Maknanya berat. Sebab apa makcik? Besok di pada mahsyar, bangkit lubang kubur dia besok, soalan pertanyaan dia tanya kami semayang. Soalan kedua pasal anak bini. Itu yang berat tu. Kita tahu? Itu yang berat tuntutan pada kami. Satu lagi orang perempuan. Dia hantar bentuk dahaka dekat suami, keluar rumah tanpa izin suami. Satu lagi apa? Tidur dengan kami, tak mau serah diri kat suami, beralih belakang pun tak boleh makcik oi.
Jangan silap pula balik saat hidup mengadap abang rumah pula. Lenguh lah. Ustaz Zakaria kata dahaka. Kalau ikut saya lenguh dah abang. Oi. Jangan silap dia kalau lenguh balik lah makcik. Oi. Saat lagi lumpuh aku. Makna kata yang tak berdosa ni makcik bolehlah keadaan marah. Kami hajat ada hajat malam jemaat ni menyampah yang pagi tadi beletak jerakah kita malam cari kita meluat kat yang ni. Yang tu berdosa tak boleh makcik tahu. Yang kedua pula Nabi kata perempuan masuk neraka anus at-tabarruj bersolek bukan untuk suami. Yang masuk neraka banyak perempuan. Dia make up bukan untuk suami dia. Pergi makan kenduri make up. Pergi Tesco Giant make up. Pergi kerja make up. Yang di rumah ni kan batik hapak dengan batik hapak t-shirt masam dengan dibaukan kering bawang belacan, bawang besar semua ada belakang. Mana ayah nak ngam. Tu juga orang perempuan masuk neraka banyak. Kerana tu kena ingat ya. Dua benar ni asas pada hampa pada insya-Allah ya. Jadi tiga benar ni pertama ialah meninggal sedekah jariah wakaf, yang kedua meninggal manfaat, yang ketiga ialah meninggal doa daripada yang saleh. Semoga Allah berkekuatan kita bersama. Dan kebetulan malam ni tuan-tuan saya main ni pertama sekali kalau tuan-tuan nak buat wakaf, pertama sekali wakaf saya ni pertama surau kampung saya terbakar dalam harakah disebut. Surau tu kami tiap bulan ada istimak pengajian, bukan 300-400 orang lah yang main ustaz, sebab kita mengaji banyak, kita besar banyak terbakar lintah pintah kayu tu habis bawah batu okey lah. Jadi kita alhamdulillah duit dapat dekat 200,000, dia cadang nak buat 500,000. Dia lepas main ni kalau tuan-tuan nak wakaf, saya ingat letaklah dalam sejadah ke tabung ke, letak situ, niatlah untuk mak ayah sebagainya. Sebab ingat kita orang mati ni dia macam orang lemah, duk terkapar-kapar di alam barzah, nak pelampung lah amalan hidup duk hantar kat depan ni, zikir, tahlil, Quran, waqaf sebagai hadiah pala kat depan. Jadi tuan-tuan boleh sedekah niat pala untuk depan insya-Allah ya. Untuk surau saya kamu saya tu. Satu lagi, kalau tuan-tuan yang nak beli tanah untuk diwakafkan, saya dah tolong sahabat saya. Saya ni saya banyak tolong dah. Tolong sahabat saya Jeneri itu, dia jual sekaki RM30 di pondok Jeneri itu. Jadi tuan-tuan nak jumpa kena akad dengan saya. Dia tak boleh pakai niat. Saya tengok ustaz dia buat mudah-mudah pakai besi niat. Tak sah, mesti kena akad, sebab itu jual beli. Jual beli akad serah balik untuk diwakafkan. Yang tu tuan-tuan boleh. Sekaki yang tuan-tuan beli boleh jadi hak Allah Ta'ala sampai kiamat, abadan ya. Yang tu Nabi pernah tanya sahabat, kamu tahu tak orang yang bankrupt? Para sahabat kata orang bankrupt orang tidak ada duit, tidak ada harta. Nabi kata tak, orang bankrupt banyak duit banyak harta, tapi lepas dia mati duit ringgit dia tak dapat tu dalam kubur. Itulah Nabi kata bankrupt orang tu. Jadi tuan-tuan nak wakaf lagi, tuan-tuan beli tanah jumpa saya. Siapa nak wakaf untuk surau, saya ingat letak di tabung. Kalau boleh sedia tabung ke sejadah, tabung untuk insya-Allah ya. Satu itu ya, saya juga mai bawa buku abang saya, mungkin tuan-tuan dah pernah ambil dulu. Yang dah tak ambil boleh ambil lah. Tamanya buku panduan solat mustafid jamak qasar dulu ni, kulit warna kuning. Ni dia buat kulit cetak baru ni, sebab buku ni habis cetak 40,000 dah. Jamak qasar ni gambar ni masa muda guru dan abang saya jugalah. Dia alim saya yang taklimnya. Jamak qasar ni Ustaz Saleh sekarang dia bekat dulu dia pekan pensyarah di Ukrim Islam Semelaya dan mantan Presiden Besar Ulama Malaysia ya. Ni satu dia mangit. Yang ni bab solat jamaah, bab masbuk muafiq je, bab sembahyang ni kerja kentek muzakarah imam dari Perak. Siapa afdal jadi imam, siapa makruh jadi imam, tu imam batal nak ganti macam mana, tu imam khutbah dia uzuk macam mana kita nak ganti. Dia ada soal jawab. Ini gambar ni masa pencin RM10 tu. Jadi RM2.15 lah. Tapi kalau tuan-tuan beli baca Jawi, tuan-tuan ambil Jawi bagus. Dia bagus. Sebab Jawi dua dalam satu. Bak semang jemaah masbuk muafiq pun ada, jamak qasar pun ada. Jadi murah balik RM10 dah. Kalau yang Rumi ni jadi RM15 ni hanya RM10 je. Tulisan dia besar. Kalau tuan-tuan beli Jawi, tuan-tuan ambil Jawi lah. Kan? Tapi kalau tuan-tuan jadi nak murid khijul hari, tuan ambil buku yang senang sikit. Satu lagi, ni tak banyak buku ni. Buku ni tak banyak. Senjata Mukmin ni. Ni yang orang Indonesia buat ni, ulama Indonesia buat. Senjata Mukmin ni amalan-amalan pelindung diri dia banyak.
amalan nak jadi kaya, amalan kita kalau nak pugak tanah, nak lindung daripada babi, daripada beruk, dia makan pokok-pokok kita, antara pokok sebagai klaim. Semua dia ambil daripada Al-Quran. Ya. Tuan-tuan ni 158 tak banyak buku ni saya tu. Ada luar lah. Tak banyak buku ni. Cuma ya. Yang ni buku satu ulama Kedah buat. Sampai sini tu dah wallahu alam lah. Satu ulama Kedah Ustaz Aliyah ni diminta